Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada dimana dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada dalam bulan Ramadan dan pada 10 hari terakhir. Dan insya-Allah taala pada malam ini merupakan malam ke-27 daripada bulan Ramadan, mengikut pada perkiraan yakni Singapura, yang mana kita mengharapkan malam ini malam Lailatul Qadar insya-Allah taala. Kita dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, malam Lailatul Qadar itu tidak ditentukan pada mana-mana malam, berbeza dengan pendapat yang lain. Cuma ini membawa maksud ada kemungkinan besar, sebab Nabi SAW di dalam hadis menerangkan tentang malam-malam ganjil. Jadi malam-malam ganjil ia boleh berlaku pada malam 23, 25, malam yang di 27 ataupun 29 dan sebagainya. Tapi kita mengharapkan malam ini, malam Lailatul Qadar, kita masih diberikan insya-Allah taala kesempatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghidupkan malam ini. Jadi saya ingin menasihatkan diri saya pertama sekali, dan juga ingin berkongsi kepada para jemaah sekalian kepentingan malam ini. Jadi malam ini kita cuba insya-Allah taala kita melakukan solat jamaah di masjid. Sebagai misal, kita usahakan insya-Allah datang masjid pada solat Isyak sekurang-kurangnya, pada solat Isyak, dan kita melakukan solat tarawih jamaah. Dan insya-Allah pada waktu malam yang ini sebelum subuh kita usahakan untuk kita bangun. Sekurang-kurangnya kita melakukan solat 2 rakaat. 2 rakaat adalah minimum. Tapi kalau kita mampu, yang ini masya-Allah, ini kita boleh melakukan lebih daripada itu. Dan kita boleh mengamalkan zikir-zikir seperti zikir Nabi Yunus yang biasa kita mengamalkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita istighfar, kita boleh doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa mustajab insya-Allah. Sebelum yang di fajar kita mengambil beberapa masa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas ini segala hajat yang kita ada, sama ada hajat yang ini di dunia ataupun hajat di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan kekuatan insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, yang mana kita telah sampai kepada apa yang beliau mengatakan, dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, marartu lailata usriya bi aqwamin tukradu shifahuhum bi maqarid min nar faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Ini Al-Imam Ghazali yang menukilkan hadis ini riwayat Ibn Hibban daripada Anas radhiyallahu an, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan perjalanan Mi'raj. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkannya azab ahli neraka. Dia diperlihatkan azab ahli neraka. Salah satu daripadanya Nabi SAW mengatakan, tukradu shifahuhum bimaqarid. Yang ini dia mengatakan, aku lihat dari satu kaum yang mana lidah-lidah mereka digunting. Lidah-lidah mereka digunting. Faqultu man antum. Nabi menanyakan kepada mereka, siapa kamu? Qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'ti. Mereka mengatakan, kami adalah manusia-manusia yang mengajak orang lain kepada kebaikan, tapi kami tak amalkan. Yani seseorang yang ini mengajak orang lain untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, kebaikan, tetapi dia tidak mengamalkannya, bahkan dia melakukan maksiat. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Dan kami melarang manusia daripada melakukan kejahatan, akan tetapi kami melakukannya. Jadi ini adalah berkenaan dengan orang yang ini yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar,
yang mengajakkan orang lain ini kepada kebaikan dan mencegah orang lain daripada kemungkaran, akan tetapi mereka tidak mengamalkannya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada sifat ini insya-Allah taala. Di sini Al-Imam Razali beliau sedang membicarakan tentang bahaya orang yang mempelajari agama akan tetapi dia tidak mengamalkannya, bahkan dia melakukan maksiat, maka ilmunya menjadi balak ke atasnya. Na'udzubillah min dzalik. Sebab di sini Al-Imam Razali sedang membicarakan kepentingan ikhlas. Ikhlas ini di dalam mempelajari ilmu agama, ilmu yang manfaat, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan daripada ciri ilmu yang manfaat adalah apabila ia diamalkan dan menjadi sebab kita mendekatkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah engkau. Yani Imam Razali mengatakan, maka berhati-hatilah engkau wahai saudaraku daripada tipu muslihat syaitan. Yani syaitan yang ini seperti mana kita mengatakan sentiasa melakukan was-was. Sebab ini syaitan yang ini dia cuba yang ini untuk menyesatkan anak Adam. Dia telah bersumpah dalam Al-Quran, seperti mana Allah menerangkan dalam Al-Quran ini, dia mengatakan la ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan semua ini anak Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tetapi dia buat pengecualian. Pandai pula syaitan. Dia mengatakan aku akan menyesatkan semua anak Adam, tapi ada golongan anak Adam aku tak boleh sesatkan mereka. Dia tahu pula. So Allah SWT mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, aku akan menyesatkan. Dia mengatakan la ahtanikannahum, aku akan cuba saya upaya yang ini untuk merosakkan mereka. Tapi dia mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Masya Allah. Yani satu orang ini beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, syaitan tak boleh ganggu dia. Susah. Sebab ini inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga orang yang ikhlas. Satu orang ini dia melakukan salat ini dengan ikhlas, dia memberikan zakat ini dengan ikhlas, ini adalah tanda Allah terima amalannya, dan Allah akan menjaga dia daripada syaitan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di kalangan orang yang ikhlas. Dan ikhlas ini bukan mudah ya. Kalau kita menanyakan diri kita agak-agak ikhlas ini senang ke susah? Wah, Masya Allah. Wallahu a'lam, ini saya merasakan ini ia bukan perkara yang mudah. Kita ada hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu an, hadis yang panjang. Yani Muaz bin Jabal dia menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana dengan amalan kita apabila yang kita beramal? Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan dengan maknanya, apabila seorang anak Adam ini mengamalkan satu amalan, amalan dia akan naik ke langit yang pertama. Maka malaikat akan melihat amalan tersebut, sama ada kekurangan ke tidak ada kekurangan. Kalau tidak ada, maka dia akan naik ke langit yang kedua. Malaikat-malaikat pada langit yang kedua akan lihat bagaimana amalan sebelum ia naik ke langit yang ketiga, langit yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Yang ini ada tapis. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada ikhlas, sama ada ikhlas ke tidak ada ikhlas. Baru amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya di sini adalah bukan mudah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat hari ini amalan yang kita melakukan banyak kekurangan. Jadi kita cuba sedaya upaya insya-Allah untuk memperbaiki. Kalau kita lihat ada kekurangan pada solat kita sebagai misal, maka solat ini dia adalah usaha sampai mati. Usaha atas solat ini dia adalah usaha sampai mati. Bagaimana kita nak mendapatkan khusyuk dalam solat, bagaimana kita nak mendapatkan ikhlas. Ada je kita lihat kadang-kadang kekurangan ini berlaku apabila kita melakukan solat. Jadi orang yang ditakuti oleh syaitan adalah orang yang memahami perkara ini dan dia usahakan atas ikhlas. Susah atas syaitan ini nak susahkan orang ini. Sebab syaitan nak merosakkan amalan kita. Kalau dia tidak boleh membawa kita kepada kekufuran, dia nak merosakkan amalan kita. Sebab kalau amalan kita rosak, kita beramal dan beramal dan beramal tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Kita takut nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan muflis. Ada hadis yang Nabi sebut ini tentang seorang muflis.
Ini hadis muflis, satu orang ini kembali kepada Allah, akan tetapi amalannya kesemuanya ini ditolak. Amalannya kesemuanya ditolak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dalam bulan Ramadan lagi berapa hari lagi, masya-Allah, lagi 5 hari kita ada baki yang ini daripada barakah, daripada bulan Ramadan. Sebelum ini kita masuk ini kepada bulan Syawal. Ini adalah hari-harinya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima semua amalan kita. Amalan kita banyak kekurangan, tetapi dalam masa yang sama rahman Allah Subhanahu Wa Taala luas. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita dan mengampunkan segala kekurangan kita. Jadi itu sebab ulama kita mengatakan, sentiasa apabila kita beramal dan kita meletakkan harapan kepada Allah, dan bukan ini kita sandarkan kepada amalan. Sebab amalan kita pada kekurangan, tetapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amalanku, walaupun ini amalanku penuh dengan kekurangan ini, ya Allah. Walaupun ini amalanku begini dan begitu, walaupun ini aku ini dalam keadaan jahil ataupun tidak mengetahui ataupun begini dan begini, kita mengatakan, ya Allah terimalah yakni amalan yakni kami, dan Allah boleh terima. Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia mahu, masya-Allah, yakni amalan yakni yang penuh dengan kekurangan, kalau dia mahu dia boleh terima. Jadi sentiasa kita meletak harapan kepada apa? Kepada Allah, bukan kepada amalan. Tapi kita beramal, tetapi kita tidak meletakkan harapan kita kepada amalan kita, tetapi kita berdoa agar Allah yakni menerimanya. Mudah-mudahan ini Allah memberikan kepada kita taufik. Selepas itu beliau mengatakan, syaitan sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu, padahal sebenarnya ia telah mempadayai engkau dengan memesongkan niatmu. Nampak? Ini daripada waswas syaitan. Kita belajar bukan kerana Allah. Kita belajar supaya mendapatkan keduniaan, supaya mendapatkan pangkat, supaya mendapatkan duit, supaya jadi famous, supaya ramai follower. Ini semua tipu daya syaitan. Satu orang ini kalau menjadikan maksud dakwah ataupun maksud belajar ilmu selain Allah, dia telah sesat. Allah yang ini adalah tujuan kita. Seperti mana sebagian ulama kita, mereka mengatakan, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, engkau adalah maksudku. Yakni maksud hidup manusia adalah mendapatkan keridaan Allah. Itu sebab ulama kita mengajarkan kepada kita, apa saja kita mengamalkan, Allah adalah maksud. Kalau kita menjadikan selain Allah maksud, hatta dalam ibadah, rosak ibadat kita. Kita salat ini kerana kawan kita suruh salat, ataupun ini kita salat ini sebab nak menunjukkan kepada orang lain yang kita ini ada agama dan sebagainya. Apabila kita melakukan sedemikian, maka salat kita yang ini ditolak, sebab kita telah menjadikan maksud salat bukan Allah. Ini adalah tipu daya syaitan. Imam Ghazali mengatakan, dia cuba nak memesongkan niatmu, padahal sebenarnya ia telah mempadai engkau dengan memesongkan niatmu. Maka celaka bagi si jahil sekali, kerana ia tidak mahu belajar, dan celaka pada si alim 1000 kali. Yakni bagi jahil 1 kali, tetapi bagi alim 1000 kali. Kalau sekiranya dia tahu, tetapi ilmunya tidak membawanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini. Sekali lagi yang ini kita doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik untuk kita mengamalkan apa yang kita telah mempelajari. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada waswas syaitan, dan Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan takwa. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah selepas Ramadan. Ini yang kita harapkan insya-Allah. Ramadan alhamdulillah kita dapat beramal, dapat qiyamul lail, dapat puasa, dapat baca Quran, mungkin lebih daripada bulan-bulan yang lain. Insya-Allah kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqamah. Selepas kita keluar bulan Ramadan juga ini kita dapat mengamalkan, kita dapat istiqamah insya-Allah ini di dalam ini qiyamul lail. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.